Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dalam My Quran Time pada hari ini untuk kita meneruskan apakah antara kesimpulan akhir yang Allah bawakan kepada kita dalam surah Taha selepas kita selesai melihat kepada kisah panjang Nabi Musa alaihi salam mendepani kepada Firaun, dalam masa yang sama mendepani kepada kaumnya Bani Israel sebagai individu orang-orang yang menjadi hamba selepas 400 tahun berada di Mesir itu, dan mereka ini menjadi hamba yang perlu diselamatkan bukan sekadar dari segi fizikal tetapi dari segi akidah, dari segi keimanan, dan ia amat mencabar. Dan pada hari ini kita akan menyambung bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik Safa, khabar? Alhamdulillah ya. Halaman hari ini kita sudah pun selesai mengikuti kisah babak yang penuh debaran ya daripada Nabi Musa alaihi salam, dan bersama dengan tuan-tuan pada hari ini kita doakan tuan-tuan terus istiqamah bersama Al-Quran. Mari sama-sama kita berdoa sekali lagi, minta Allah mudahkan, berikan ilmu yang bijaksana kepada kita dalam kehidupan kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, Tuhanku, tambahkanlah ilmu untuk kita semua. Jadi mari sama-sama kita perhatikan kepada bagaimanakah sinopsis ringkasan bagi halaman 319, iaitu pada ayat yang ke-99 kita perhatikan adalah berkaitan dengan pengajaran kisah-kisah dalam Al-Quran dan balasan bagi orang yang berpaling daripadanya, ayat 99 hingga ayat 104. Dan Allah bawakan kisah-kisah ini adalah untuk apa? Untuk membawa kita mengenal hakikat kita ini dari mana nak ke mana. Pada ayat 105 hingga 112 Allah menerangkan tentang keadaan bumi, gunung ganang dan manusia yang berlaku apa jadi ya pada hari kiamat yang banyak didustakan oleh orang-orang terdahulu. Harapnya bukanlah kita yang mendustakan, menafikan, tidak membuat persediaan untuk bercuti di akhirat ke syurga sana. Dan pada ayat 113 Allah membawakan kepada kita Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab, ada peranan besar untuk memastikan kita jangan lupa tentang siapa kita apa tugas di sini, dan kita mahu pergi ke mana insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita baca dahulu ayat 99 hingga 107 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah,
Kita masuk pada babak yang seterusnya pula selepas daripada babak debaran yang telah kita belajar semalam. Muka surat 319, kita akan bacakan ayat 99 hingga ayat 107. Jom sama-sama kita belajar, mengaji, memahami dan juga kita nak cuba mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dhikra. Man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla. Yawma yunfakhu fis suri wa nahshurul mujrimina yawma idzin zurqa. Yatakhafatuna bainahum in labithtum illa 'ashra. Nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amthaluhum tariqatan in labithtum illa yawma. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 99 hingga 107 ya. Apabila kita sudah pun melihat kepada bagaimana ya As-Samiri pada hari semalam kita membaca pada halaman 318 Ustaz ya. Samiri ini dihalau ya ataupun dipulaukan, la misas, jangan disentuh dan juga dia dipulaukan kerana ia adalah sebagai satu barah dalam sesuatu masyarakat bila ada pemimpin ajaran sesat ya yang boleh merosakkan akidah bagi sesebuah kawasan ataupun sesebuah kaum. Kerana dalam kehidupan kita ini yang pentingnya Allah ingatkan pada ayat 98, innama ilahukum Allahul ladzi la ilaha illahu, iaitu yang utamanya adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat yang ke-99 Allah kata kadzalik, ya, segala apa kisah yang telah dinyatakan ini naqussu alaika min amba ima qad sabaqa, iaitu sebahagian kisah umat yang telah lalu dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu satu peringatan daripada sisi kami. Satu, Allah kata kami kisahkannya itu daripada khabar-khabar yang telah berlalu, perkara yang nabi tidak sempat ataupun tidak lihat di depan mata. Kisah Nabi Musa jauh itu ya Ustaz ya. Kalau Nabi Isa dengan Nabi Muhammad pun dah walaupun sebelah-sebelah tapi Nabi tak sempat, apatah lagi Nabi Musa lebih awal daripada Nabi Isa, dan penuh dengan pelajaran ya, pelajaran untuk kita sebagai manusia, sebagai insan yang beriman. Nabi Musa menguruskan Bani Israel, Nabi Muhammad menguruskan kita umat Nabi ini ya, pada para sahabat, pengajaran pada waktu 1400 tahun yang lepas, dan juga kita pada waktu ini untuk mengambil pelajaran yang benar. Ini bukan cerita kosong, bukan sinetron untuk kita sekadar happy tengok 2 jam 3 jam kemudian kita lupakan, tapi Allah kata waqad atainaka min ladunna zikra, sesungguhnya kami turunkan ataupun kami beritahu ini, bawakan dari sisi kami. Ya, bila daripada sisi kami ini, kalau kita perasan dalam surah Al-Kahfi kita jumpa tentang istilah ladunna Ustaz ya.
ilmu yang datang daripada sisi kami, orang cakap ilmu laduni. Kan. Jadi Nabi Khadir itu dia dapat ilmu itu sehingga kan ia menjadi mulia, boleh menjadi cikgu kepada Nabi Musa. Maka bila kita dapat kisah Nabi Musa ini, ya, sebenarnya apa? Kita juga dapat ilmu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menarik, ya, bagaimana pertemuan Nabi Musa dengan Khadir nak belajar ilmu laduni, ilmu yang special. Rupa-rupanya kita juga diberikan ilmu istimewa dengan kita mengambil pelajaran. Itu yang penting. Setiap babak yang kita dah belajar itu As-Samiri, bagaimana Firaun bercakap, bagaimana ahli sihir, bagi pembina polisi, cikgu-cikgu perlu mengambil perhatian bahawa sebenarnya program-program yang dibuat di kaca TV, di Facebook, pastikan orang makin sedar, faham tentang mukjizat Al-Quran. Kena usahakan. Rugi kalau kita buat program, orang dapat idea macam-macam tapi orang tak kenal kepada ilmu mukjizat Al-Quran, sehingga kan tidak jadi seperti ahli sihir yang akhirnya bersujud dan menjadi pejuang kepada kebenaran disebabkan ilmu. Orang lain tak berapa kesan sangat pun dengan tongkat yang menjadi ular tersebut. Jadi pada ayat yang ke-100, man a'rada, barang siapa yang berpaling daripadanya, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat, dosa pada hari kiamat. Berpaling daripada apa? Daripada zikr, daripada peringatan, daripada Al-Quran ini sendiri. Kerana Quran memang bukan sekadar baca-baca, Ustaz, ya. Dia adalah tanggungjawab. Dia adalah tanggungjawab. Dan bila cakap tentang tanggungjawab, kalau kita tidak mahu bertanggungjawab di sini, sampai di akhirat sana dia akan menjadi wizra. Dia akan menjadi satu beban kepada diri kita pasal kita tidak mahu bertanggungjawab di atas muka bumi ini. Baik, kita tengok pada ayat 101. Khalidina fih, ya, mereka kekal di dalamnya. Wasa'alahum yaumal qiyamati himla. Ada satu lagi istilah. Tadi wizra, satu lagi himla. Himla ini satu perkara yang kita bawa, Ustaz, ya. Bawa kita mungkin bawa beras 20 kilo mampu, ya. Tambah lagi 5 kilo. Tambah lagi kemudian kita tak mampu dah, ya. Bebanan. Kalau kita tak mampu, kita dah tak mampu dah lah, kan. Tapi kalau kata kita mampu, contohnya kita mungkin sampai kalau bagi sampai kita jatuh cedera ataupun paling hebat pun mati. Kan. Itu yang berlaku kat dunia. Tetapi cabaran dekat akhirat, Allah cakap wasa'alahum yaumal qiyamati himla. Pasal apa? Kat akhirat tak ada mati, tak ada hidup, Ustaz. Jadi bila dah kena diberikan beban, pikulan bebanan sampailah cedera mati, lepas tu hidup balik sambung lagi cycle ataupun pusingan tersebut. Mengapa? Kerana di atas muka bumi ini kita tidak mahu memikul beban, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap tentang perkara ini dalam surah Al-Baqarah, hujung tu kan kita ada baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Yang bila kita cakap la tuhammilna, kan, kita minta Allah, ya Allah janganlah engkau bagi beban yang kami tak sanggup. Jadi bila kita dah doa begitu, apa yang dapat dalam hidup kita, Quran yang Allah bagi ini benda yang kita sanggup. Ya, tapi kalau kita tidak mahu ambil pelajaran, itu tandanya kita sebenarnya tak nak ambil beban yang Allah tahu sanggup di sini. Maka di sana nanti Allah bagi beban yang tidak disanggupi kerana mengabaikan peringatan daripada Allah Subhanahu taala. Ini semua adalah bahagian menuju kepada akhirat. Yauma yunfahu fis-sur, pada ayat 102, pada hari kiamat, di saat sangkakala ditiup kali kedua, pada hari itu kami kumpulkan orang-orang, dan apakah yang berlaku pada mereka? Zurqa. Zurqa ni biru, Ustaz. Biru ni maksudnya ialah bila muka dah jadi biru, itu namanya pucat. Pucat lesi kerana takut sangat dengan apa yang berlaku di akhirat nanti. Jadi Allah ni baik, Allah ni bagi tahu awal-awal, Ustaz. Ya, bagi preview kepada kita. Berbanding dengan dah sampai ke sana, barulah kata sebenarnya kamu tak bertanggungjawab pada Al-Quran, tidak bertanggungjawab dengan zikr yang Allah telah berikan, dengan cerita-cerita yang Allah bawakan ini. Dia tak sampai sana. Allah beritahu awal-awal kali ini bukan nak apa? Ada orang kata kalau kita baca ayat-ayat ni, ini pasal nak menerakakan orang. Bukan. Kita sebenarnya mak yang sayang, dia akan beri peringatan sebelum masuk. Daripada anak tu dah masuk dalam longkang baru cakap, sebenarnya sila berhati-hati. Itu mak yang kejam, kan, bukan mak yang penyayang. Jadi kita nak baca kepada apakah dialog
orang yang berada di akhirat kerana tidak mengambil pelajaran daripada kisah-kisah yang ada. Kita baca ayat 103 dan ayat 104. Dua ayat ini untuk kita faham bahawa rupa-rupanya kita perlu mengambil pelajaran penting dalam kisah yang telah dinyatakan. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Ini dialog di hari akhirat. Dialog. Mudah-mudahan kita ungkaplah dialog. Kalau kita ungkap pun dialog yang baik-baik, insya-Allah di syurga, insya-Allah. Bimbang sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Preview apa kata tadi dah beritahu awal pada kita, mana hati-hati jangan buat nanti ke sini. Baik, saya baca ayat 103 dan 104. Auzubillahi minasyaitanir. Yatakhafatuna bainahum illa bithum illa 10. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah ayat 103 dan ayat 104. Dialog yang penting kita beri perhatian, maksudnya mereka saling berbisik, yatakhafatun, berbisik-bisik, takut dah pada waktu itu pasal tak berani dah. Ya, di atas muka bumi ini mungkin boleh bercakap apa sebagainya Ustaz ya, tapi di sana yang berkuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah gambarkan perkara ini sekali lagi kerana Allah sayang, ya. Orang-orang yang orang cakap kalau orang yang berjaya ni Ustaz ya, dia boleh membayangkan perkara di depan. Ya, itu orang berjaya. Kalau kita macam Ustaz lah kan, rasanya mungkin dulu pun Ustaz ketika nak kecil-kecil baca Quran mesti ada orang-orang yang diidolakan, qari yang dibayangkan kan. Siapa kalau Ustaz boleh kongsi sikit siapa tokoh itu? Memanglah kalau kita bayangkan qari-qari macam tokoh-tokoh baca Al-Quran, Syekh Mahmud Khalid Al-Husari, Syekh Siddiq Minsyawi, mereka ni mukjizat Al-Quran, mereka bawa suara Al-Quran, suaratul Quran mereka ni sehingga mampu memberi manfaat kepada manusia yang mendengarnya. Maka kita melihat ini, walaupun kita masih kecil lagi, kita nak jadi macam mereka, kita melihat jauh ke depan. Jauh ke depan ya. Jadi ini adalah kaedah orang yang nak berjaya, ibu-ibu ayah-ayah kena borak-borak dengan anak, tanya nanti nak jadi macam siapa kan, bagaimana kehidupan, dan lebih daripada itu dalam ayat ini Allah kata tentang bayangan, tapi bukan yang kita nak jadi. Kita tak nak jadi orang yang berbisik-bisik ini, bainahum in labithum illa 10. Mereka bertanya-tanya orang yang buat salah ini, dia kata apa, yang zurqa, yang pucat tadi tu, kita ni sebenarnya dah berapa lama dah kan, kita dah berapa lama dah tinggal ya di atas muka bumi ini. Kata mereka ialah 10 hari ya. 10 hari ini kira banyaklah dalam bahasa Arab Ustaz ya. Kalau lebih daripada 3 tu banyak ya, tapi bila cakap asyra 10, nahnu a'lamu bima yaqulun ya, kami tahu apa yang mereka katakan. Apabila ada di kalangan mereka yang mengikut jalan yang betul, dia kata apa, taklah, kita tidur, bukan tidur, kami tinggal ini, kamu tinggal ini adalah illa yauma, satu masa. Satu ni lambang kepada singkat. Bukanlah satu hari macam 24 jam macam tu Ustaz ya, tapi singkat. Jadi apa beza di antara asyra dan juga yauma? Orang-orang yang pucat tadi tu, yang tak buat persediaan, dia akan kata bahawa sebenarnya dekat dunia tu rasanya 10 hari kot, 10 masa. Tapi orang yang berada di jalan yang lurus ya, amsaluhum tariqah, dia cakap sekejap je, sebenarnya singkat. Apa panduan pelajaran untuk kita? Orang yang buat baik Ustaz ya, kalau dia suka baca Quran, dia rasa macam 1 jam singkatnya dah habis. Itu orang yang buat baik. Tapi kalau orang tu tak suka buat baik, dia suruh baca Quran satu muka surat Ustaz ni, dia kata mengapa panjang sangat ni, tak habis-habis kan. Itu adalah satu kayu ukur pada diri kita. Kalau solat kita rasa macam orang lain boleh kata 10 minit itu panjang, kita rasa bahawa 10 minit tu satu kemanisan. Ya, baca Quran ini 2-3 muka surat, kita tadabbur, kita tu rasa ya Allah, terima kasih ya Allah beri peluang ini. Tapi orang lain kata apa pasal panjang sangat ni, mengapa kena sejam, tak boleh pendekkan jadi 10 minit je cukuplah, lepas tu kita nak pergi makan dah ni, makan tengah hari contohnya kan.
Itu rupa-rupanya dirakam di dalam al-Quran tentang psikologi orang yang berada zurqa, yang pucat, yang buat kesilapan, dan orang yang sentiasa berada pada amsaluhum tariqah, orang yang berada pada jalan yang lurus. Dan Allah bawakan pada ayat 105 tentang bagaimana hakikat ya yang membawa kepada hari itu. Hari itu wa yasalunaka anil jibal, mereka bertanya tentang gunung. Apa jadi kan kalau katakan nanti akhirat nanti gunung-gunung ni jadi apa? Kan ini bagi orang yang tidak percaya. Tetapi Allah balas, Allah bagi jawapannya. Gunung yang kita lihat macam ni, yang cantik, yang hebat, yang besar ya, ini bukan batu-batu kecil. Ini batu yang besar, tanah yang besar ini apa jadinya? Faqul, katakanlah, jawab pada mereka, yansifuha rabbi nasfa, dia akan jadi sehancur-hancurnya, habis, hancur ya. Fayadharuha qa'an safsafa, dia akan jadi rata, hancur dan rata. Inilah yang berlaku kepada gunung apabila kita akhirat nanti, la tara fiha iwajan wala amta ya, dia tidak ada yang rendah tinggi, tak ada dah, rata, flat. Kan pasal apa? Semua ini akan jadi padang mahsyar ya, di samping alam yang seluas-luas 7 petala langit ini. Dan pada waktu itu apa lagi yang berlaku, kita akan lihat lagi sebentar lagi. Membawa pada perkataan pilihan kita saksikan, iaitu perkataan wazara, beban ataupun tanggungjawab, 27 kali disebut di dalam al-Quran. Beban inilah yang menyebabkan kita akan stres, kita akan rasa tertekan. Tetapi ada 2 pilihan, wazara di dunia ataupun wazara di akhirat. Wazara di dunia, Allah akan bantu, alam nashrah laka sadrak ya. Tetapi kalau katakan sampai di akhirat nanti, beban ini akan bertambah. Tidak ada siapa yang bantu kerana tidak mengambil pelajaran daripada kisah daripada al-Quran. Moga-moga Allah pimpin kita dan kita nak belajar lagi selepas ini apa lagi yang berlaku di akhirat, dengan kita mengambil pelajaran kisah-kisah umat terdahulu. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan semua, mari sama-sama kita mengambil suntikan vaksin yang difatwakan harus oleh Fatwa Kebangsaan demi keselamatan kita bersama, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Dan kita juga, inisiatif kita ialah menjaga mutu SOP. Kerana dengan patu SOP kita akan dapat memutuskan rangkaian penyakit yang berbahaya COVID-19. Akhirnya kita beroleh keselamatan, kebahagiaan, keamanan, insya-Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا Sadaqallahul Azim. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang gunung ganang, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkan pada hari kiamat dengan sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung ganang itu sama rata sekali, sehingga kamu tidak akan dapat melihat ada tempat yang rendah dan tempat yang tinggi. Ayat yang begitu menggegarkan, menakutkan kita semua. Bukan sekadar-kadar untuk menakutkan, tapi itulah hakikat realitinya, gambaran visual yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita, supaya kita mudah-mudahan berada pada hari tersebut, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat besar, masya-Allah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, teruskan
Istiqamah, My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah. Sebelum Ustaz Fazrul nak kupas lebih lanjut ayat yang sangat menggerunkan kita semua ini, bahkan mudah-mudahan kita menghadirkan hati kita. Kita belajar sedikit tajwid pada hari ini, iaitu tambahan daripada tentang huruf ain, huruf-huruf pembukaan surah yang kita dah bahagikan kepada kepada 3 bahagian, iaitu alif dibaca tanpa mat, kemudian 5 huruf, hayyun tahur dibaca dengan 2 harakat, kemudian baki lagi daripada 8 huruf itu kam asal naqas yang dibaca 6 harakat. Okey, kam asal naqas huruf ain pun ada dibaca 6 harakat sekali. Namun ada satu tambahan, iaitu huruf ain pada huruf-huruf pembukaan surah, iaitu huruf ain pada huruf-huruf pembukaan surah boleh dibaca dengan kadar 6 yang kita dah sebut pada pertemuan yang lalu, 6 harakat sekali dengan huruf-huruf yang bersifat 6 harakat. Juga boleh dibaca dengan 4 harakat bagi huruf ain sahaja. Kerana apa? Kerana pertengahan hurufnya adalah huruf lin. Tengok ejaan ain tu, ain, ya, nun. Maka ya itu adalah huruf lin. Ain itu berbaris di atas ain. Maka dia jadi juga mat lin di situ. Maka atas dasar itulah ain bukan sekadar dibaca 6 harakat sama seperti lam, mim, tapi untuk ain maklumat tambahan juga boleh dibaca dengan kadar 4 harakat. Kenapa? Ia adalah sebahagian juga daripada mat lin. Maka kalau dalam surah, contoh surah Maryam, kaf ha ya ain sad. Itu contoh 6. Semua 6 saya ambil. Kaf, ain dengan sad tu saya baca 6. Juga ain tu boleh dibaca dengan 4 harakat. Ustaz saya nafas tak apa sampai. Boleh baca 4. Kaf ha ya ain sad. Juga pada surah Syura, Hamim ain sin qaf. Itu maklumat tambahan bagi huruf-huruf pembukaan surah. Pada huruf ain itu ain saja boleh dibaca 6 harakat seperti biasa mat lazim, juga boleh dibaca dengan 4 harakat. Kalau ditanya kenapa boleh 4 harakat, kerana dia juga sebahagian daripada mat lin di situ, maka dia boleh baca mengikut tariq Imam Hafs, tariq Asy-Syatibiyah. Okey, wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi yang menyambung kepada huruf muqattaah Ustaz ya. Cara membaca untuk ain boleh 4 ya. 4 pendek sikitlah ya berbanding dengan huruf-huruf lain muqattaah yang terpilih ya. Alif 1 2 alif macam biasa. Alif. Alif je ya. Dia sebenarnya ejaan alif tu alif lam fa. Bukan ada ya fa ya. Tak ada. Itu yang sebabnya kita baca terus saja. Alif lam mim, jangan alif panjang. Betul. Tak boleh Ustaz ya. Okey baik. Dan jangan pula tersilap yang kata sebelum ni Ustaz ya. Alif lam mim terus baca alam je kan. Padahal ada di dalam surah Al-Fil, alam tarakai. Itu memang alam, jangan alif lam mim pula. Sama je ejaan ni. Alam sama. Kan. Belum lagi yang kata nak cuba tukar pula kan. Kita cuba pula kat sana alif lam mim, dekat sana jadi alam kat surah Baqarah. Jadi dengan berguru ia pasti akan mencerahkan kita, dan itu menjadi sumber pahala bila kita buat sesuatu dengan ilmu. Itu yang kita belajar daripada kisah Nabi Musa bila bertemu dengan semua orang Mesir, tetapi ahli sihir yang berilmu dapat menentukan status untuk mereka kembali menyerah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bercakap tentang menyerah diri ini, Allah bawakan pada halaman 319 Ustaz baca tadi tentang jibal ya. Mengapa tiba-tiba pula cakap pasal jibal? Pasal dia adalah satu perkara yang dekat kepada orang-orang musyrik di Mekah Ustaz ya. Ada gunung ganang, kalau kita pergi Mekah kan kita di wadi kan, di dalam tu. Jadi gunung sana, batu sana, macam-macam. Jadi mereka bertanya, ini yang hebat-hebat ini, yang besar-besar ni apa jadi? Kan. Rupanya hancur juga. Ya, hancur juga. Dia kalau kita ada pengalaman 4-5 tahun lepas Ustaz ya, bila mereka nak buat balik hotel apa sebagainya, bunyi gedung, bunyi batu dipecahkan pun itu pun dah membingitkan, apatah lagi kalau katakan jibal ini dihancurkan. Allah subhanallah. Waktu itu yang menyebabkan dalam surah Al-Hajj itu ibu yang mengandung pun akan melupakan kandungannya. Amat mengerikan. Tapi bagi setengah orang dia kata alah itu
betul ke? Kan? Keimanan pada hari akhirat itu menyebabkan kita akan mengambil perkara ini secara amat serius. Ada orang tak nak serius, tapi ada satu tempat yang kita pasti tidak akan berganjak ataupun membengkok. Ayatnya dalam ayat 108 kita baca sehingga ayat 113. Silakan Ustaz. Insya-Allah Ustaz Fas. Takut dengar Ustaz Fas cerita tu. Kita tengok tsunami yang berlaku, gunung berapi, tanah runtuh. Itulah gambaran awal bahawa kalau Allah nak buat, mudah saja. Mudah-mudahan kita semua beriman dengan hari akhirat dan takutlah mudah-mudahan. Kita sambung pada ayat yang 108 108 hingga 113. Jom. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا صدق الله Surah Al-Azim ayat 108 hingga 113 menyambung ya, bilakah hari yang tidak ada manusia yang sanggup membangkang ya. Kalau di atas muka bumi ini kita ada pilihan macam-macam, ada yang kata betul ke bahawa gunung ini akan dihancurkan, ada kiamat dan sebagainya, tetapi ada satu masa yauma idzin yattabi'un da'i ya, semua akan ikut kepada pemanggil. Siapa yang panggil pada waktu itu? Salah satunya yang meniup trompet Ustaz ya, kali kedua itu Israfil kata datang, maka semua akan datang la iwaja atau la iwajalah ya, tidak ada siapa pun yang membangkang membantah, semua daripada kubur masing-masing Ustaz ya, pum bangun dan terus bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang bangkang. Kalau di sini mungkin orang kata jom pergi solat, nanti kejap kan, jom Quran time, nanti kejap sibuk, tetapi di sini bila trompet kedua ya, sangkakala kedua dipanggil ataupun ditiupkan, ad-da'i ini salah satunya panggilan Israfil, maka semua datang ya. Wa khasha'atil aswatu lirrahman, semuanya menjadi khusyuk ataupun senyap ya, kepada semua suara jadi khusyuk kepada Ar-Rahman. Tak ada siapa yang sanggup bercakap, fala tasma'u illa hamsa, kecuali mereka dengar suara bisikan. Macam kalau waktu itu Ustaz ya, ada yang kata derap langkah saja tapi terlampau senyap, dan kalau jarum peniti pun jatuh pun boleh dengar Allah pada waktu itu. Kerana apa? Semua takut Ustaz. Takut pasal apa? Sudahlah hancur tadi itu, kali ini dibangkitkan, dan pada waktu ini akan dinilai apa yang berlaku. Yauma idzin ya, pada hari itu sekali lagi Allah ingatkan pada ayat 109, la tanfa'u syafa'ah, tak
manfaat apa-apa syafaah. Kalau sebelum ini di dunia ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah kepada patung-patung ke, selebriti ke, harapnya Nabi Isa sebagai savior penyelamat bila saya sampai ke akhirat nanti. No way. Semua tidak boleh memberi syafaat illa man azinalahu rahman, kecuali dengan izin ar-Rahman. Nabi Muhammad pun ustaz ya, sepatutnya tidak ada syafaat, tetapi Allah izinkan, maka Nabi Muhammad boleh memberi syafaat. Semua kaum nak pergi jumpa Nabi Adam, Nabi Ibrahim, tak ada. Tetapi bila jumpa Nabi Muhammad boleh memberi syafaat. Yang kita doa, kita banyak selawat kepada Nabi, ikut sunnah Nabi. Kita pun dah Maulid Rasul ustaz ya. Bulan Rabiul Awal ini kita perjuangkan sunnah Nabi. Salah satu perjuangan sunnah Nabi, dia ikut Nabi Musa, iaitu perjuangkan mukjizat yang ada. Itu adalah perkara yang penting. Wa radiyallahu qaula, dan pada waktu itu dia redha kepada ucapannya sahaja, ucapan daripada Allah sahaja yang dibenarkan, ataupun orang yang dibenarkan bercakap lain, no way, semua senyap. Ya, kerana apa? Kerana ini dah masanya. Allah cakap pada ayat yang ke-110, ya'lamu, Allah tahu apa sahaja di hadapan, di belakang, apa sahaja di sekeliling kita ini Allah tahu. Bila Allah tahu itu maksudnya apa tuan-tuan? Apa sahaja yang akan berlaku di akhirat nanti, apa yang kita pernah buat di setahun, 20 tahun, 30 tahun kehidupan kita, dalam hati kita ini sekarang ni takut ke tak takut pada Allah, Allah tahu. Dan pada waktu itu Allah tahu. Bila Allah tahu ni ustaz ya, pergi mahkamah, kadang-kadang kita ada bukti kita boleh sembunyikan. Betul. Kan kita kata kita bunuh orang yang menjadi bukti ke apa sebagainya, tapi di sini semuanya Allah tahu. Ya, istilah yang menakutkan sini ialah apa? Bila Allah menyatakan pada ayat 110 ni, wala yuhituna bihi ilma. Semua ilmunya itu luas dan komplit, lengkap. Semua rekod-rekod ada. Ya, yang menyebabkan apa yang berlaku pada ayat 111, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Semua wajah akan tunduk kepada yang maha hidup, yang maha meneguhkan ini. Wa qad khaba man hamala zulma. Semua rugi orang yang membawa, walaupun zulma ini satu kesilapan ustaz ya, satu kemusyrikan, dia akan amat takut. Pasal apa? Dia akan berhadapan dengan Allah yang maha al-hayyu al-qayyum. Jadi inilah yang kita dibekalkan ya, Allah bawakan perkara ini. Tapi bagi orang yang beramal soleh, apa janji Allah? Ayat 112 kita nak baca sekali lagi. Ini adalah peluang ya, ini adalah harapan kepada orang-orang yang pernah walaupun sikit amal kebaikan, macam ahli sihir. Ahli sihir ustaz masih kan? Betul. Baru berapa tu pum, lepas tu kena sembelih kan. Rupa-rupanya orang-orang yang walaupun sedikit amalnya tetapi ada iman, Allah nyatakan ayat 112. Kita baca sekali lagi sebagai motivasi kita. Silakan ustaz. Baik, jom kita bacakan pada ayat yang ke-112. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Alhamdulillah insyaallah. Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu Dan barang siapa melakukan kebaikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak bimbang akan perbuatan zalim terhadapnya dan tidak pula bimbang akan pengurangan haknya. Mengapa zalim ni banyak kali keluar? Pada ayat 112 ada, 111 ada. Kerana kita bercakap tentang kisah baru kita lepas ustaz. Ya. Firaun. Ya, di mana Firaun ini adalah yang maha zalim ya. Jadi dia akan menghancurkan orang buat baik, dia tak balas, orang yang buat jahat pula dia pergi sokong ya, bawakan ahli sihir nak hancurkan Nabi Musa, nak hancurkan Nabi Harun dan juga menekan kepada Bani Israel. Jadi zalim, penuh kezaliman. Tetapi bila bercakap tentang ayat 111 ataupun 110 dahulu, kembali balik 110, Allah tahu segala-galanya ya. Allah tahu segala-galanya. Kalau kita, ini kesimpulan, jadi kita pernah jumpa ayat 52 ya. Kalau tuan-tuan buka kepada ayat 52 muka surat 315, apa Allah cakap yang disampaikan oleh Nabi Musa, qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wala yansa ya, iaitu Allah ini tidak luput pengetahuannya dan tidak lupa ustaz ya. Allah tak lupa. Kalau kita tanyalah ustaz ya, kalau ustaz tanya pada saya pun minggu lepas, tak yang minggu lepas lah, semalam saya tadabbur, saya cakap apa kan,
saya cakap apa. Yang sejam semalam pun saya dah lupa dah Ustaz. Saya dah lupa. Saya kena tengok balik dekat YouTube, dekat Facebook baru tengok, oh saya cakap ini sebenarnya. Kan? Belum lagi bercakap tentang 20-30 tahun saya cakap apa, dan cakap apa itu kalau baik okey Ustaz ya. Tapi kalau cakap yang tak baik, Allah tidak luput ya, tidak terabai, dan Allah tidak lupa segala perkara itu, sehingga kan Allah janjikan pada orang yang beramal soleh dengan asasnya iman. Bukan amal soleh. Dalam Quran ada banyak a'malahum, tetapi kalau bukan atas dasar iman, ia tertolak. Dia akan tertolak. Maka ayat 112 ini fala yakhafu zulman wala hutma, ya, iaitu tidak dia itu dizalimi walaupun sikit pun, tak macam Firaun, ya. Allah ini amat adil. Dan yang keduanya, walaupun benda itu kecil, ya, kecil. Ada orang kata saya ni baca Quran satu hari satu huruf je Ustaz. Satu huruf, bukan satu ayat. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim dah banyak dah, tapi dia baca huruf apa Ustaz? Muqattaah yang satu je. Qaf je. Qaf. Sadaqallahul azim, kan? Allah tidak akan kurangi tuan-tuan. Allah tidak akan kurangi. Allah akan balas juga. Pasal apa? Ini Allah, ini bukannya Firaun, ya. Firaun itu tuhan tipu, ini Tuhan yang sebenar-benarnya. Dan macam mana kita nak terus menjadi orang yang beramal soleh atas dasar iman? Sudah tentunya atas dasar Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab yang kita sedang ikuti ini. Allah nyatakan pada ayat 113, demikianlah kami menurunkan Quran dalam bahasa Arab, dan kami menjelaskan berulang kali dalam sebahagiannya daripada ancaman agar mereka bertakwa, agar Quran memberi pengajaran kepada mereka dapat bertakwa, ya. Dan au yuhdithu lahum dhikra, maksudnya ialah seseorang itu akan sentiasa mendapat, istilahnya Ustaznya, peringatan yang fresh. Yuhditha ni ada kaitan dengan hadis, berita semasa, ya, berita semasa. Jadi dia bila baca Quran itu, dia dapat lagi peringatan, rasa macam kena tegur lagi, baru lagi, fresh lagi, macam kena sebat lagi. Tuan-tuan kalau ada perasaan itu maksudnya kita sudah berada di atas track keimanan. Teruskan sampai ke akhir hayat nanti insya-Allah. Membawa pada resolusi kita, sama-sama kita perhatikan, iaitu yang pertama, dalami isi kandungan Al-Quran agar semakin committed dan tidak akan berpaling lagi. Ini yang kita belajar daripada ayat 99 hingga 100. Yang kedua, penuhi hidup yang pendek ini, ya, yauman, dengan perkara yang bermanfaat, bukan dengan dosa ataupun kezaliman. Yang ketiga, baca Al-Quran untuk tingkatkan ketakwaan dan ambil peringatan, bukan sekadar rutin, bukan kerana terpaksa, tetapi tahu ini berita semasa untuk mengingatkan kita bersedia sampai ke syurga. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Terus kita bersama Al-Quran Ustaz, ya, sampai ke ujung usia kita. Itulah harapan husnul khatimah, dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita committed cari guru-guru belajar bahasa Arab, pasal Quran ni dalam bahasa Arab, ya. Moga-moga dengan itu kita makin membina takwa dan kita mendapat peringatan yang fresh, ya, yang segar setiap hari. Yuhdithu lahum dhikra. Kalau kita dapat yang fresh, peringatan daripada Allah ini, insya-Allah kita dapat nikmat-nikmat fresh, segar apabila sampai di akhirat nanti. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok insya-Allah, dan teruskan bersama My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.